Umi kita, Ustazah Nafizah Musa kita untuk talaqi beliau Okey. Malam ni kita Urusan Hidupku, Masya Allah, tajuk tu. Malam ni datang juga Ustaz yang Syafiq tunggu lama dah sebenarnya, seronok nak dengar Ustaz. Ustaz Yaakob Yusra, selamat datang Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Doktor sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ni pada malam ni siapa Syafiq Ustaz ucapkan terima kasih lah. Terima kasih kepada yang share, yang tag kawan apa semua kan. Terima kasih bagi tahu kawan pergi WhatsApp ke apa semua untuk malam ni InsyaAllah moga malam ni kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kita kongsikan kepada semua orang insyaAllah. Okey, tanpa kita membuang masa lagi, Syafiq nak perkenalkan Ustaz Yaakob Yusra ni adalah pengasas madatnya Muntada Dakwah Center. Ada kat mana Ustaz? Dekat Kedah Sungai Petani. Okey, tanpa membuang masa lagi, InsyaAllah Madat Center ni selalunya dia tempat ni kan, tempat tahfiz Ustaz tahfiz adalah salah satulah yang di dalam dia banyak Muntada Dakwah Center tu dia merangkumi banyak. Kita ada untuk pusat dakwah di luar negara, dalam, and then kita ada studio, lepas tu kita ada macam-macam lah, kolam ikan dan sebagainya. So salah satunya juga subsidiarinya adalah tahfiz lah yang kita wujudkan di bawah Muntada Dakwah Center. Tak ada kolam ikan, boleh mancing lah. Dia kolam ikan siakap tu memang kita baru mula buat. Kalau udang, kolam ketam tu yang dah lama lah. Kita tak ada, macam orang susah yang perlukan kita bagi, kita tak buat perniagaan pun. Apa kita buat tu lebih kepada nak bantu, nak tolong orang je dah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kepada anda semua, kalian semua nak tahu, Muntada Center ni diusahakan secara percuma, betul siapa nak belajar tu secara percuma. Saya dengan almarhum Ustaz Murtada dulu, apa yang diimpikan adalah untuk kita nak bawa sistem pendidikan percuma kan. Dan kita rasa benda tu tak pelik pun disebabkan Universiti Al-Azhar dah beroperasi 960 tahun. Mereka boleh bagi pendidikan percuma kepada puluhan ribu dan sekarang berjutaan dah pelajar sepanjang hampir 1000 tahun ni kan. So kalau mereka mampu buat, saya rasa insyaAllah kalau diuruskan dengan cara yang betul, dengan baik, InsyaAllah kita pun boleh buat. So itu yang kita perkenalkanlah sekarang, sekarang. Doa moga Allah permudahkan urusan tu. Amin insyaAllah. Okey Ustaz, tanpa kita buang masa lagi lah dengan kita punya tajuk pada hari permudahkan urusan hidupku. Lah ni kita Allah beri kita orang kata ujian lah tahun 2020 dengan COVID. Lepas tu macam-macam ujian lagi dengan kehilangan pekerjaan lah. Dengan macam-macam lah terjadi 2020 dan sekarang masuk 2021. So masing-masing kita sentiasa berdoa untuk ya Allah kau permudahkanlah urusan hidupku ya Ustaz. So apa perkongsian ataupun kita boleh bincangkan pada malam ni Ustaz untuk macam mana kita nak tadabbur pada diri kita sendiri dan juga bagi tahu orang lain. Sebab kita kalau kita permudahkan urusan orang lain pun insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita juga. So macam mana Ustaz? Saya serahkan kepada Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahabat dan kekanda saya Dr. Syed Syafiq, yang saya hormati semua tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada kita semua asbab daripada kesibukan yang sedang kita sibukkan dalam kehidupan harian kita dengan perkara bermanfaat, dengan menghidupkan diri kita sebahagian daripada
kelangsungan daripada majlis ilmu yang Nabi janjikan, Radatul min Riyadil Jannah, taman-taman syurga yang di atas dunia ni adalah dengan majlis ilmu. Saya yakin kalaulah mungkin sekarang tak disibukkan dengan majlis ilmu, mungkin sebahagian kita akan sibuk dengan bidadari salji, bidadari daripada salju ke apa kan, cerita drama Melayu kan, ataupun mungkin sekarang duk tengok kadut berita kan, nak jadi bidadari kan tapi tak pakai tudung, nak jadi bidadari syurga kan tapi semayang maghrib lambat, nak jadi bidadari kan tapi mendedahkan aurat, kepala macam pelik lah kan, kepala otak ni macam tak apa nak center sangat. Maka ini yang sedang berlaku. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memilih dalam kesibukan harian kita ni boleh pula buat benda-benda berfaedah. Maka itu adalah satu rahmat yang Allah bagi, yang Allah kurniakan. Sebab tu bila Allah pilih kita buat satu bentuk kebaikan, cek balik kenapa Allah pilih. Sedangkan dalam berbilion-bilion manusia yang ada dalam alam ni kan, ada ramai manusia dalam alam ni, tiba-tiba Allah meletakkan kita salah seorang manusia yang layak untuk mendapat keberkatan. Sebab tu Imam Nawawi menulis, mensyarahkan hadis, berkata satu hadis dari Imam Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata, man ahabba, barang siapa yang nak dimurahkan rezeki, wa yunsa'alahu fi asrihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Nabi kata apa? Panjangkan, hubungkan satu rahim. Falas ini menghubungkan satu rahim. Maka Imam Nawawi mensyarahkan makna dipanjangkan umur ni apa? Adalah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dalam hidup, buat benda-benda yang baik. Itu tanda Allah memberikan keberkatan. Maka pada malam ni sekitar 100 orang yang ada sedang menonton, saya mohon yang pertama jasa baik daripada tuan-tuan untuk bantu saya, untuk share, untuk sebarkan, untuk kita sama-sama menumpang keberkatan daripada majlis. Saya bukan berkat siapa-siapa, tapi kita nak keberkatan majlis yang kita sedang hidupkan ni. So ada 100 orang. So sebenarnya kalau tuan-tuan bantu share, insya-Allah kita akan tarik lagi 100 orang. Tuan-tuan tag pula kawan-kawan yang lain kan, mak menakan jiran sebelah, bekas awek, bekas balak, bekas boyfriend, crush kan, bekas tunang kau siapa dia kau, tuan-tuan bantu untuk tag nama-nama. Insya-Allah mudah-mudahan mereka dalam keadaan kesibukan ni tiba-tiba naik notification. Selalunya naik notification TikTok, naik Instagram, membawang tiba-tiba malam ni dengan asbab mujahadah tuan-tuan, memudahkan urusan ni. Tajuk kita malam ni tentang bagaimana dengan asbab, dengan kita memudahkan urusan orang, Allah akan mengembalikan 10 kali ganda, beratus kali ganda kemudahan dalam kehidupan kita, termasuk dengan kita memudah cara untuk orang dapat majlis-majlis ilmu. Bukan sebab saya, bukan sebab siapa-siapa, kita nak daripada asbab majlis ilmu tu. So bantu saya untuk share dan tag kawan-kawan macam sahabat saya ni, Cik Lin Elina, apa yang dia buat, dia share, dia tag habis adik-beradik dia kan, berpuluh-puluh orang dia tag. Mungkin dengan asbab tag tadi ada orang yang akan dapat manfaat. Dalam saya duk sebut ni pun daripada tadi 80 orang, sekarang dah 95 orang. Mungkin dengan asbab saya sebut lagi, tuan-tuan pula duk buat lagi. InsyaAllah tidak mustahil untuk angka itu akan meningkat lebih ramai, untuk orang mendapat faedah. Jadi jomlah sama-sama kita tolong bantu. Sebelum saya bagi masa dalam 1 minit ni untuk kita sama-sama fikir siapa yang kita nak tag, siapa yang kita nak sebar, share, dalam grup jual Tupperware, grup makcik bawang, grup kedai tom yam, grup janda, grup masak tak jadi, grup meninggal tak jadi ke apa, pekat-pekat share dulu. Mudah-mudahan ada faedah yang kita boleh sebarkan dengan cara memudahkan urusan orang, untuk kita sama-sama menarik. Yang Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang dia bersusah payah di atas jalan menuntut ilmu, kesukaran dia untuk bagi orang kefahaman dalam bab ilmu, Nabi kata apa? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, dipermudahkan, Allah menjanjikan pada kita dipermudahkan jalan untuk saya dan tuan-tuan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah impian kita semua sebagai makhluk ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam duk sebut tu dah 100 orang lebih. So sebut lagi silap-silap ni mau 300-400 ribu orang tengok. So mudah-mudahan semua tuan-tuan dapat pahala untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni sebenarnya program kita ni pukul 9, tapi atas kelemahan saya sendiri, apabila Dr. Syafiq maklumkan berkaitan tarikh ni, saya terlupa tentang pukul 9 nanti ada live juga dengan Ustaz Aslim Bahrain. Dan Ustaz Aslim dah minta jadual tu 2 bulan awal in advance. Saya kesilapan saya terlupa maklum masuk ke dalam jadual. Bila Dr. Syafiq maklum, terus saya masukkan juga. So saya bukan wali boleh pecah 2 badan. Saya ni kuali je tuan-tuan. So bila clash macam tu, saya minta izin lah dengan jasa baik. Alhamdulillah kekanda saya Dr. Syafiq pun orang yang soleh,
Mudah-mudahan Allah masukkan syurga pada beliau dan menarik tangan saya juga nanti. Dia sudi untuk adjust bagi awal sikit lah untuk pukul 8. So alhamdulillah, untuk malam ni kita mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh lebih kurang dalam 40 minit dengan izin dalam 40 minit dalam 20 minit ni insya-Allah saya kongsikan tentang hadis Nabi berkaitan bab tentang tuntutan untuk kita ni mempermudahkan urusan. Dalam kehidupan kita ni, Allah mengizinkan dalam kehidupan kita hari-hari kita boleh mudahkan urusan. Mudahkan urusan ni tak wajib hanya memudahkan urusan sesama manusia, memudahkan urusan dalam kalangan makhluk yang lain. Dengan kucing kita, kita mudahkan urusan dengan cara bagi dia makan. Kan, malah ada satu orang jiran saya, tuan-tuan, dia tak berkahwin, maksudnya dia tak ada anak lah. Kan, dia tak ada kahwin, dia tak ada anak, sekarang dah umur 60 lebih, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, hari-hari dia mudahkan urusan kucing. Dia belah kucing sampai 30-40 ekor, tuan-tuan, di rumah dia. Kalau tuan-tuan pergi di rumah dia, tuan-tuan, bau tai kucing ni meninggal, tuan-tuan, bau dia. Kan, tapi dia boleh hidup dengan keadaan tu. Kan, saya kecil-kecil dulu, saya akan ambil upah dekat rumah dia akan bayar kat saya seminggu 2 kali pi sapu sampah di rumah dia akan bagi RM10 upah. Maksudnya sekali pi sapu dapat RM10. So dia tak ada apa, kan? Dia rumah dia penuh dengan kucing. So memang kena bertabahlah hati ni. Kan, bayangkan 20-30 ekor kucing, tuan-tuan. Tai kucing ni macam payuk bom. Kan, bom jenis bom jangka ni, tuan-tuan, silap pergerakan sikit plek terpijak. Allah, tuan-tuan. Dia punya bau tak boleh bawa bincang, tuan-tuan. Tapi yang seronoknya macam mana Allah mengizinkan, walaupun dia tak ada suami, dia tak ada anak untuk dia berkhidmat, tetapi Allah mengizinkan anak-anak kucing yang dia jumpa di mana-mana jalanan, dia akan balik, kalau sakit dia akan berubat. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Kucing tu setiap hari dia akan peruntukkan 2 kilo ikan ke 3 kilo ikan untuk dia beli dan dia rebus. Walhal ikan temenung tu dia beli, tuan-tuan, ikan temenung bukan murah, tuan-tuan. Sekarang ikan temenung, tuan-tuan tengok dia, tuan-tuan, temenung. Sebab apa? Sekilo RM15, sekilo RM10. Kalau dulu ya RM3. Sekilo tuan-tuan ikan temenung RM20. Memang temenung lah, sesuai lah dengan nama yang diberikan. Kan? Maka dia ni, dia beli ikan temenung, dia rebus dan dia bagi kucing tu makan. Padahal kalau kita fikir lah, bagi je lah makan ikan mentah, awak kucing tu belagak sangat ke nak makan sampai bila saya tanya dia, saya panggil dia, Mami, kenapa Mami buat macam tu? Dia kata dia panggil saya, dia panggil Yusra. Dia kata, Yusra tahu tak, kalau kita bagi dia rebus, memudahkan urusan dia tu daripada nak terlekat tulang dan sebagainya. Kita kadang-kadang fikir, ya Allah Rabbi, tak boleh nak fikir otak kita lah. Memang kucing tu boleh je makan mentah-mentah, tapi dah disebabkan memikirkan untuk memberikan kemudahan pada binatang, kan, walaupun kucing. Dan ingat, kucing ni jangan duk buat main-main. Dalam hadis sahih Imam Bukhari, ada hadis yang menceritakan seorang ahli ibadah, seumur hidup dia ni beribadah pada Allah, tak pernah buat maksiat, tak pernah berzina, tak pernah minum arak, tak pernah berjudi. Hanya semata-mata ni disebut dengan ahli abid, orang yang beribadah setiap masa. Puasa ni tak tinggal, tak beli plastik hitam kat mana nasi kandak, mana duk pederai bulan Ramadan, dia tak buat panggil huduh lagu tu, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari cerita bagaimana keadaan wanita ni, walaupun dia beribadah seumur hidup dia, Allah campak dia dalam neraka. Disebabkan apa? Berlaku zalim kepada binatang. Dia buat zalim pada kucingnya. Dia kurung kucing, tak bagi makan, dia pukul, sehingga kan Allah mencampakkan dalam neraka. Dan ingat, dengan asbab memudahkan urusan juga seorang pelacur, yang mana sebelum dia meninggal dunia, dia memberikan ihsan kepada seekor anjing yang sedang lapar. Dia cedok dengan kasut dia bagi anjing tu minum air. Allah memberikan syurga kepada dia. Maka nilaian syurga bukanlah pada terletak pada ibadah yang kita lakukan, bukan pada sedekah yang tuan-tuan dan saya buat, bukanlah pada hitamnya dai. Kalau tuan-tuan semayang berkatakan hitam dai, hitam dengan muka-muka pun, kalau Allah tak redha, tuan-tuan tak dapat. Tetapi dengan asbab ihsan kepada makhluk yang lain, bukan dengan manusia lagi ni, tak cerita dengan manusia ni, cerita dengan binatang je, cukup untuk menisbahkan keampunan dan rahmat Allah, sehingga kan yang ahli ibadah boleh disumban dalam neraka sebab tak berlaku ihsan dan tak memudahkan urusan binatang yang tak berakal. Dan seorang pelacur yang tidak pernah semayang pun, tak pernah mengeluarkan zakat, tetapi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, boleh masuk dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab tu satu persoalan perbincangan yang baik untuk kita sama-sama bahas pada malam ni, hadis berkaitan memudahkan urusan orang. Jadi malam ni insya-Allah saya baca satu hadis, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan bukanlah saya yang bercakap ni berarti saya pandai pada tuan-tuan, tak.
Tapi insya-Allah kita sama-sama menumpang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma tolong baca dan saya cuba syarahkan sikit saja. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khala yassiru wa la tu'assiru." Nabi kata, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru, atau kama qala. Hadis riwayat Imam Bukhari, kedudukan hadis pada hadis yang ke-67, sanad hadisnya adalah hadis status hadis adalah hadis sahih. Nabi kata pada hadis, Sayyidina Anas bin Malik ini adalah seorang daripada kalangan 5 perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Short and sharp. Saya bagi ni tuan-tuan yang sempat catik-catik, tak menjadi kewajipan untuk ingat pun. Daripada 5 orang daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak dalam bab meriwayatkan hadis, yang pertama di antaranya disebut adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya lagi siapa dia? Sayyidina Anas bin Malik yang kita sebut malam ni. Di antaranya lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Daripada kalangan wanita, Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW sendiri di antara orang yang menghafal hadis. Maka sebab tu menjadi satu kemuliaan kepada wanita yang belajar. Sebab ada orang yang dia kata orang perempuan ni mengaji tinggi-tinggi lah jadi suri rumah. Biar jadi suri rumah yang cerdik daripada jadi suri rumah yang bodoh. Biar jadi seorang mak yang ada pendidikan daripada jadi seorang mak yang tidak ada pendidikan. Melainkan memang Allah bagi ujian dalam hidup dia ni, memang dia ni tak ada peluang untuk bekerja, tak ada peluang untuk mengaji. Zaman kecil-kecil mak ayah susah dan sebagainya, tak apa. Ni dak penyegan, orang tak pergi sekolah lompat pagar, duk berasa cerdik. Lalah pi beli barang kena muhung kedai. Bagi RM10, gula RM2, kawan tu bagi RM2 balik, dia kata ni jabaki, sebab bengong. Waktu tengah pergi mengaji tak pergi mengaji. Biar nak kata tokoh ketokohan yang berlaku, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi. Tapi dia masih di antara salah seorang daripada periwayat-periwayat hadis yang terbanyak. Menunjukkan ni orang yang alim. Malah ketika ada beberapa persoalan yang melibatkan wanita punya persoalan fiqh, Nabi minta untuk pergi tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maksud kemahlah pendidikan Aisyah ni bukan kaleng-kaleng lah. Maka di antaranya lagi apa? Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, juga di antara daripada kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tu anak khalifah tu. Anak kira Sayyidina Umar ni, kalau sebut nama ni orang kenal dah, dia ni memang cengeng. Orang Kedah panggil cengeng, orang Terengganu panggil bekeng. Orang kalau orang KL tak tahu panggil apa, garang ni. Jenis garang ni muka tu bengih, ganas. Sayyidina Umar, bukan 3 line, 7 line dia tuan-tuan. Kalau 3 line ni kan 30 36 kita nak rasa macam ganas dah, double 7 ke apa ganas dah ni lagi terror daripada tu lagi. Sepok orang boleh mati. Perang ni tuan-tuan, dia perang ni kira ganas lah. Tuan-tuan sembang ya, berkeli ajak ramai-ramai kot geng. Tu ayah kawasan, tak tu ayah kawasan, time muda yang nampak ganas, time tua tak larat, dua atas kursi roda. Sayyidina Umar ni memang ganas sungguh. Maka tapi anak dia Abdullah ibnu Umar di antara seorang sahabat yang sangat dia ni rapat dengan Rasulullah, dan dia banyak meriwayatkan hadis. Waktu Rasulullah dah berumur, dia ni muda lagi, budak-budak, tapi sangat dia beradab dengan Rasulullah, walaupun dia ni anak seseorang, anak somebody lah yang agak terkemuka dan terpengaruh di bumi Madinah dan bumi Mekah. Maka di antaranya lagi yang kelima, di antaranya yang paling banyak dan meriwayatkan hadis adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ni ingat nama ni bagi elok. Baik, dalam hadis ini daripada Sayyidina Anas bin Malik, kata Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru. Nabi kata apa? Permudahlah dan jangan kamu menyukarkan. Maksudnya Nabi menganjurkan kepada kita agar mempermudahkan sekalian urusan orang. Bukan dekat orang, termasuk dengan makhluk-makhluk, termasuk binatang. Malah dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Dalam nak buat kebaikan ni, kalau kita mengalihkan sampah ataupun duri di jalanan pun dikira sebagai pahala dah. Alih duri, alih nampak sampah tengah jalan, kita pun berhenti pilih alih, takut kadang-kadang boleh berlaku kemalangan. Ataupun tuan-tuan duduk atas highway nak berhenti tengah jalan, bahaya. Tuan-tuan ambil telefon 1-800-88-0000 tu kan, nombor plus liner, nombor plus telefon kan. Assalamualaikum, abang ada kak tu atas jalan tu kilometer 221, saya nampak ada tail lori. Kalau kak tak pergi alih, sekejap lagi ada orang insiden, kak masuk neraka, saya tak tahu lah. Letak telefon. Walaupun nampak macam kasar, tapi kita bagi habang ada. Betul kalau kita tak alih, sekejap lagi kena kau orang belah lori tu, orang belah tail lori tu, meninggal dia, insiden kan. Ada pun kadang benda-benda yang simple,
Saya pernah tengok ada satu kes sahabat saya meninggal, kawan kelas saya meninggal. Almarhum Arif Fawaz. Arif Fawaz ni dia meninggal berapa tahun? Lama dah, 7-8 tahun yang lepas, meninggal dengan kemalangan. Dia meninggal, dia baru balik daripada Kuala Lumpur, konvoi motor, accident di R&R Tikam Batu. Tanya accident sebab apa? Langgar, bongkah kayu tengah jalan. Dia tengah malam, pukul 4, 5 pagi lebih kurang macam tu, langgar bongkah kayu tengah jalan. Bayangkan kalau Allah takdirkan ada seseorang yang mengalihkan, ataupun at least telefon plus liner ke apa, plus untuk mengalihkan, mudah-mudahan ada, tak mungkin dengan izin Allah, tak berlakulah, tapi Allah takdirkan mungkin ajal dia sampai takat tu. Tapi bukankah itu kalau kita membantu orang dengan cara macam tu kan boleh memberikan kebaikan dan boleh menyelamatkan sekurang-kurangnya tidak satu nyawa. Maka sebab tu Nabi anjurkan agar memberikan kemudahan pada urusan orang lain. Jangan kita menyukarkan. Kadang-kadang kita ni sepatu panggil kita, orang yang kita tak kenal, kadang-kadang kita akan bagi payah. Kadang-kadang benda tu boleh dipermudahkan atas budi bicara. Tuan-tuan kerja di kaunter mana-mana, kalau tuan-tuan tengok dia ni nampak Allah, apa yang tuan-tuan boleh bantu, tuan-tuan bantu. Kadang-kadang kita tengok, bukan kita faham, kadang-kadang mereka pun penat. Tapi kadang-kadang orang duk tengah ramai, dia boleh duk main telefon. Saya tengok komplain baru ni satu komplain dia buat, dia salah satu daripada jabatan kerajaan. Dia kata, saya pi tu kira depa 3 kaunter, buka kaunter 1, 2 orang duk sembang di belakang. Kita bukan nak judge mana-mana, mungkin 2 orang tu itulah waktu dia mai, itulah waktu depa tengah rehat, mungkin wallahu alam, kita bersangka baik. Tapi yang tak syoknya dah lah duk ni tembang ho gelak aku dan sebagainya. Kalau nak bersembang pun janganlah bersembang di kaunter, sebab mungkin orang yang datang tu dia orang ada benda lain yang nak kena selesaikan. Kan tambah-tambah fasa sekarang pejabat-pejabat tutup awal 12.30, bank pukul 3 dah lah tak boleh masuk. So bila kamu nak bersembang, walaupun waktu rehat kamu, jangan sembang depan orang ramai. Bila sembang saya gelak-gelak tepuk meja aku dan sebagainya, so benda tu membangkitkan kemarahan. Walaupun kata kita waktu rehat pun, apa salahnya kita ambil masa lebih sikit untuk kita mudahkan urusan kawan tu. Abang dia ni saya dah waktu rehat dah, tapi tak apalah, saya tolong kamu lagi seorang dan kamu tolong doa kat saya. Tuan-tuan mudahkan urusan dia, percayalah. Kalau dia tidak berdoa dengan lafaz mulut pun, niat hati dia kata, mudah Allah bagilah dia ni jadi mudah urusan. Tuan-tuan, kalau Allah makbulkan doa tu, Allah mudahkan urusan tuan-tuan. Tapi bayangkan kalau tuan-tuan menyukarkan orang, tuan-tuan bagi kepayahan pada dia. Sebabkan dia ni tak kena dengan selera kita sikit, kita bagi payah kat dia. Cik pergi ambil nombor kat sana, padahal tak payah dah, dia dah masuk dah, tak payahlah bagi ambil nombor dah. Kan? Cik pergi ambil nombor kat sana, lepas tu cik beratok balik kat luar, cik menerak masuk ke bawah meja, lepas tu cik beratok, cik kira sampai 88,000 kali. Dia bagi payah sungguh. Sebab apa? Bukan favor. Sebabkan tak favorite, maka kita menyusahkan orang. Tuan-tuan ingat, di dunia satu Allah akan memberi balasan bila tuan-tuan menyukarkan urusan orang, suatu hari Allah akan sukarkan kita balik. Tuan-tuan cuba, jadi dalam keadaan kita senang je hidup gini. What you give is not about what you get back. It's about you get more. Dalam hidup ni, what you give, you get more. Bukan dapat setimpal tu, kadang-kadang dapat lebih daripada tu. Tuan-tuan bagi kebaikan pada orang, Allah akan bagi kebaikan lebih pada kita. Tuan-tuan memberikan kepayahan, kesukaran, kesukaran ataupun complicatedkan urusan orang lain, maka tunggulah, Allah akan memberikan benda tu. Matter of time. Dia kata, ustaz, saya tak ada apa sekarang, jawatan saya besar, dalam pejabat tu saya paling besar, siapa nak bagi saya susah? Siapa nak bagi saya susah? Allah boleh bagi kita susah. Jangan lupa tuan-tuan, Donald Trump sebelum ni orang duk agung-agungkan dia. Sekarang tuan-tuan orang buat Facebook ban dia, habis pakat. Hari tu agung-agungkan dia. Sebab apa? Sebab ada jawatan. Malam ni Joe Biden akan angkat sumpah. Malam ni angkat sumpah. Tuan-tuan tengok lepas dia angkat sumpah apa pula nak jadi. Belum angkat sumpah pun habis orang buat perambat macam tu je. Orang halau dia daripada White House dalam keadaan yang tidak bermaruah. Dia gerakkan kebangkitan rakyat untuk buat demonstrasi atas dia. Lalah habis macam tu je. Orang angkat kita, orang puja kita, orang hormat kita bila kita ada jawatan, hati-hati. Jangan sombong dengan jawatan tersebut. Dengan izin Allah, bila-bila masa Donald Trump di antara orang yang ada duit banyak, berbilion-bilion dalam stock market, dia pegang duit. Tetapi tuan-tuan, nilaian duit jadi tak bermakna bila dia dicemuh, dihina oleh jutaan manusia hari ini.
Sebab tu hari ni kita nak sombong apa? Tuan-tuan, kita baru ada 20 orang nak buah. Baru ada 50 orang nak buah. Kenapa perlu kita nak sombong, mendabik dada sehingga kita menyukarkan urusan nak buah kita? Ada? Saya dulu ada pengalaman 4 tahun dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kita melalui fasa tu. Kadang-kadang kita tengok saja dia perangai kan, pegawai-pegawai dia nak menyusahkan urusan-urusan orang demi kepuasan dia, nak tunjuk kata dia tu ada pangkat yang besar. Sebab tu saya tak mampu untuk bertahan dalam badan uniform, bukan sebab tak tahan kena torture. Saya kena tumbuk, kena hell, kena semua tu, insya-Allah saya rasa saya mampu untuk bertahan. Tapi saya tak mampu bertahan dari segi ranking hierarki tu. Bila kita tegur kata awas bagi berenang lelaki perempuan sekali, seronok lah. Saya pun seronok tengok awet-awet duk pakai bikini saja kan, tak tengok rugi kan. Kita abang asing kalau boleh jurulatih kita ramai kan, buat lelaki berenang hari Selasa, perempuan berenang hari Rabu. Kita ada 7 hari seminggu. Atok lah biar lelaki berenang waktu lain, perempuan berenang waktu lain. Kenapa nak sekalikan? Bila sekali ni tuan kesian dekat hak kita ni lah, amalan tak banyak, dia buat dosa saja. Dok dia berkata hak perempuan ni pakai tudung terkorak apa, bila berenang ni tudung apa semua ni melekat pada tubuh badan. Bila melekat pada tubuh badan, mata laki ni teror macam mesin scanner. Dia boleh dia tengok tu, dia boleh bayang dah apa semua. Tu yang kita takut. Bila kita minta jadi masalah, bergaduh dengan pegawai dan sebagainya. Lalah dia buat model apa, dia kata hang cuma lieutenant muda, aku di captain, hang dengar cakap aku. Jadi saya rasa saya tak mampulah untuk berada dalam badan dalam tu. Tapi saya sangat menghormati kerana sistem yang wujud itu perlu mungkin daripada peperangan, tapi pada bab hukum saya nampak ni saya tak mampu, maka saya minta agar tidak disambungkan saya punya dalam perkhidmatan Angkatan Tentera lah. Tapi still alhamdulillah banyak kebaikan-kebaikan yang saya dapat daripada situ. Cuma mungkin saya tak mampu, dengan izin Allah pula, dengan sebab tu Allah mengizinkan untuk saya bantu dan uruskan di Madat. Maka dalam hadis ni Nabi ajarkan kepada kita agar memberikan kemudahan, yassiru wala tu'assir, permudahkan urusan orang. Anak-anak kita permudahkan urusan dia. Hari ni tuan-tuan, tanpa kita sedar kadang-kadang sebagai mak ayah, kita sedang buat dosa dengan cara kita menzalimi hak keinginan anak-anak. Berapa ramai daripada kalangan kita yang masih mendidik anak-anak dengan cara apa yang kita nak. Maksudnya kita nak anak kerja doktor, kita paksa dia untuk jadi doktor. Kita nak anak kita jadi sekian-sekian, kita paksa dia dengan apa yang kita nak. Kenapa tuan-tuan tidak cuba untuk kita berusaha sebagai seorang mak ayah yang kita melalui kehidupan yang berada anak-anak kita pada golongan Gen Z, golongan milenial ni, kenapa tidak kita duduk dan kita tanya anak kita? Tuan-tuan pernah ada satu sesi tuan-tuan duduk dengan alpha mood dengan anak-anak dalam keadaan yang tak marah, dalam keadaan yang bertenang, dalam keadaan yang harmoni, sakinah, mawaddah, rahmah ni, tuan-tuan pernah tak tanya dia, Alung agak-agak besar ni, Alung nak jadi apa? Anak kita dah agak matang 12-13 tahun tu, cuba ambil masa dengan dia, me time tu, sembang elok dengan dia, heart to heart. Tanya dia, Alung nak jadi apa? Alung kata, tanya dia, Alung jangan ikut mama dengan Walid. Alung ikut apa yang Alung nak. Kalau dia kata Alung nak jadi nak masuk WWF, Alung pukul orang, tu tak boleh lah. Betul kan dia? Tak boleh, macam tu haram, jangan nak buat panggil lagu tu kan. Tapi kalau dia bagi tahu benda yang achievable, reasonable, benda yang boleh dicapai dan benda itu reasonable. Dia kata Alung nak jadi bomba. Kenapa tidak tuan-tuan bantu dia buat timeline kehidupan dia untuk jadi bomba? Kan? Awak hina kerja bomba tak tuan-tuan? Tak hina kerja, memudahkan urusan. Kerja dia pun nampak rumah terbakar, pi padam, jarang kita tengok bomba tak ada kerja, dia buat apa? Pi cucu api kat bangunan, buat apa? Kami boring kan, dah bakar bangunan ni. Ada? Tak ada. Orang lemah depa pi ni. Kucing sangkut atas pokok, depa pi selamat. Kucing sangkut pada depa pi. Maka tak terhina. Anak saya nak jadi bomba, saya sabar dia. Boleh Walid sokong jadi bomba. Tak kira pangkat apa, hang jadi manusia bagi manfaat pada orang. Gaji hang RM1 pun Walid sokong. Tak ada masalah. Saya kerja di Darul Murtada, saya tak ambil gaji, boleh hidup ya. Anak-anak saya makan boleh ya. Gemuk apa semua boleh makan sihat. Wal afiat. Jadi kenapa kita nak letakkan apa yang kita nak? Ya, dulu tahun 90-an, 70, 80 kita dididik macam tu. Kan, kalau ni kena kerja doktor. Doktor tu kira siapa yang cita-cita dulu standard kalau dalam buku biodata tu, doktor tu benda yang biasa. Sebab apa? Dididik macam tu. Salah nak jadi doktor? Tak salah. Anak kita nak jadi doktor, bantu dia jadi doktor. Kan, dalam hidup dia, abang dia umur 12 tahun, abang dia umur 13 tahun, adik dah kena belajar dah banyak. Fizik, kimia, bio dah mula dah kena baca, walaupun dekat tempat dekat 5 baru boleh pilih
jadi duduk pada kelas sains dan sebagainya, tapi dah bolehlah sekarang. Okey, adik habis JSPM, mama akan hantar adik untuk buat foundation di Ireland. Ada universiti yang terbaik dalam bab perubatan, sekian. Lah habis di situ adik akan sambung lagi 5 tahun. Waktu tu umur adik dah berumur 19 tahun. So adik akan balik pada umur 23 tahun memegang title doktor. Balik 2 tahun buat HO di Malaysia. Kemudian sambung master lagi 2 tahun dan adik ada kepakaran dah waktu tu. Bakal jadi doktor pakar pada umur sekian-sekian. Contoh, saya pun bukan dalam bidang tu, saya tak tahu. Anak kita nak jadi engineer, bantu dia jadi dalam tu. Mudahkan urusan anak. Sebaik-baik jariah yang kita buat adalah orang yang terdekat dengan kita. Anak, isteri, anak-anak dan sebagainya. Tapi banyak, minta maaf sebut, hari ni banyak kita menzalimi hak anak-anak. Kita paksa dia buat apa yang kita nak. Jarang kita duduk dengan dia, kan, kita tanya dia apa yang dia nak, kan, kita cuba menjadikan dia dengan apa yang kita nak jadi. Tuan-tuan, bangun dan bangkit. Sedarlah, dunia yang kita hidup sekarang, kita sedang hidup dengan zaman yang anak-anak ini dengan anak milenial. Bukan semua keperluan mereka perlu kita ikut, tetapi biarlah kita menghormati setidak-tidaknya apa yang mereka inginkan dalam kehidupan yang tidak bercanggah dan bertentang dengan agama. Malah kalau anak kita dia kata saya nak jadi content creator, nak buat konten-konten di Facebook, bantu dia biar jadi buat konten-konten yang bermanfaat. Banyak je kita tengok kan, macam contohnya Mat Luffy, ML Studio, Kokom, mereka buat konten yang bagi manfaat pada orang. Jutaan orang tengok, anak tuan-tuan jadi jutawan, tuan-tuan sebagai mak ayah dapat jadi jutawan juga kan. Bila orang tengok, dia dapat pahala kan. Bayangkan berjuta kita mati, anak-anak kita mati, tapi video tu masih orang tengok. Walaupun video TikTok kan, abang 5 teknik untuk masak yang betul. 1 tunjuk langit, 2 tunjuk ni, tunjuk bawah, shadow bawah meja apa semua. Tapi orang dapat ilmu daripada dengan tunjuk tu. Dapat pahala kan. Instagram ambil gambar, kalau kita tengok kan, Khairul Amin ke apa kan, dia duk buat tunjuk cara masak kan, 2 juta follower dia, diorang ikut cara dia masak, dapat pahala. Makan pun boleh pahala kan. Tunjuk cara dia buat ilustrasi cara kedudukan berak yang betul. Tuan-tuan, Islam ajak cara kedudukan berak. Cara nak berak, tuan-tuan, beratkan belah kiri sikit. Sebab apa? Memudahkan urusan agar untuk nak taik, nak keluar. Tuan-tuan, gelak lah. Pasal Islam ajak benda tu. Nak masuk bilik air kaki kiri, nak keluar kaki kanan. Orang barat buat kajian, kenapa kena masuk ke kiri? Bila mereka buat kajian manusia, bila kaki kiri yang mulakan masuk bilik air ni biasanya lincin. Kalau Allah takdirkan nak tergeleceh, nak terjatuh, maka Allah jadikan kaki kanan kita sangat cepat untuk kita kontrol agar damage tu boleh jadi kurang sikit, reduce tu pada damage. Jatuh tak mungkin boleh jatuh, tapi dia akan reduce damage bila kaki kanan kita sempat untuk nak cover up. Sampai peringkat macam tu Islam ajak kita. Tapi ilmu ni sampai tak kepada orang? Kadang-kadang tak sampai sebabkan kesombongan kita merasakan alah benda tu benda yang kecil saja. Hatta kalau tuan-tuan buka di Facebook, di YouTube, tuan-tuan cuba buka sekarang. Boleh share screen Acap cuba check tengok, tulis YouTube, dekat YouTube tu cuba tulis tengok, tuan-tuan tulis sekarang. Saya nak tuan-tuan buat sekarang. Tuan-tuan tulis sekarang, cuba check tengok. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tulis cara lipat baju. Tulis buat sama-sama. Jom kita buat sama-sama, kita tengok. Saya nak tunjuk bukti kat tuan-tuan. Abang kata nak mudahkan urusan orang ni senang. Jangan tunggu apa yang kita tak ada, tapi buat dengan apa yang kita ada sekarang. Tengok, cara lipat baju. Contoh tengok, cara lipat baju ni 1 juta orang tengok tu. 1 juta orang tengok. Tuan-tuan tulis tengok how to open the door. Cara nak yang tengok cara nak buka pintu. Tuan-tuan cuba abang kat saya, universiti mana ajak cara buka pintu? Video yang atas tu tuan-tuan 8 tahun lepas di-upload oleh How to Basic. Duration cuma 16 saat sahaja. How to open the door. Orang yang tengok adalah 1.9 juta manusia. Beruk tak tengok tuan-tuan YouTube.
Manusia yang tengok ni semua akan jadi saksi di mahsyar. Ya Allah, inilah dulu manusia yang pernah ajarkan aku cara buka pintu. Tuan-tuan, as simple as that, itu memudahkan urusan orang. Persoalannya, tuan-tuan dan saya buat ke tidak? Baik, dia kata, Ustaz, saya tak reti. Buka pintu pun saya tak reti buat. Maksudnya tak cerdik sungguh, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan tulis tengok. Cara bernafas. Cak, tulis cak. Cara bernafas. Bernafas yang tak ada siapa ajak, tuan-tuan pun orang ajak cara di Facebook. Kita yang tak ada masalah kita rasa senang, tapi orang yang mungkin ada masalah asma, orang yang ada masalah jantung, mereka perlu diajar cara bernafas bila ada masalah ni. Saya pun baru tahu orang yang sakit jantung kalau ni kena urut kat sini lah, kena buat. Kita tak pernah mengalami, seorang yang mengalami diajarkan. Cuba share screen tengok cara bernafas. Cara bernafas tuan-tuan ajak saya, abang saya. Mana tempat tuan-tuan belajar cara bernafas? Tetapi Allah mengizinkan kepada manusia dengan ilham yang betul dan sebagainya, walaupun ilmu itu nampak basic, tapi still boleh memberikan impact kepada manusia lain. Dok dia kata, Ustaz, Ustaz, Allah, cara bernafas pun tak kerti ajak, Ustaz. Tu tuan tengok cara bernafas. Berapa belas ribu orang tengok? 1.7 juta nontonin video paling tidak berfaedah lah sebab. Tu cara bernafas, tutorial cara bernafas, 13,000 orang tengok. 13,000 orang jadi saksi. Baik, tuan-tuan, Ustaz, saya tak reti, Ustaz, nafas tak reti, lipat baju tak reti, tak reti. Tulis, Ustaz, cara tak buat apa-apa. Tuan-tuan gelak, tuan tengok. Cara tak buat apa-apa. Tuan-tuan tengok tu. 1 tahun yang lepas, Ayo Dolan dia upload satu video tutorial tidak melakukan apa-apa. Tuan-tuan tak tengok 484,000 orang tengok. Tuan-tuan tak selalu tengok video tu. Memang daripada awal sampai habis dia tak buat apa-apa. 400,000 orang tengok. Cara tak buat apa-apa. Memang video tu dia senyap ni. Sampai habis. Saya pun rasa bengong sebab saya pergi tengok video tu. Maka tuan-tuan, inilah kata dalam nak memudahkan urusan, jangan tunggu ada benda yang tak ada baru nak buat. Sebab tu arwah Tuan Guru Harun dia pesan apa? Dia pesan jangan tunggu alim baru nak berdakwah, tetapi berdakwahlah sampai jadi alim. Dan arwah Tuan Guru siapa? Arwah Tuan Guru Harun yang kata apa? Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah, tetapi bersedekahlah sampai kamu jadi kaya. Maka sebab tu saya pegang dengan prinsip tu. Saya yakin, saya bukan orang alim. Saya mengaji, tuan-tuan. Kalau tuan tengok, saya sekolah agama rakyat lama 12 tahun. Saya sekolah agama daris berdarjah 1 sampai tingkatan 6. Lepas tu saya masuk Universiti Pertahanan. Saya buat degree on human resource. Saya bukan dalam bidang agama. Degree saya dalam bidang human resource, dalam pertahanan lah. So dalam bidang yang lain. So saya habis tahun 2012. 2013 saya teman isteri saya ke Mesir. Saya bukan belajar di Azhar. Saya cuma menumpang masuk di Markas Nil. Tuan-tuan, Markas Nil ni macam sekolah ya. Saya masuk ke situ dan saya tak malu untuk saya belajar. Walaupun saya masuk tu umur saya 20 lebih, saya dah ada anak. Saya masuk belajar dengan budak-budak ni umur yang 10 tahun, 12 tahun. Saya masuk balik belajar alik bata, sampailah naik mustawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampailah habis apa semua. Saya tak malu, saya dapat sijil bahasa Arab. Lepas tu saya masuk pula, lepas 2014, 2015, saya masuk Ma'had Darul Ta'lim, belajar Quran. Kan 2 tahun belajar Quran. Juga kelas dengan budak-budak, tak ada masalah. Dan sebab tu saya tak mengatakan diri saya alim, malah saya ni kira BBN, budak-budak baru naak lah. Bukan alim. Tuan-tuan selalu tanya soalan yang teruk-teruk, saya memang saya tak mampu nak jawab. Biasanya kalau orang tanya saya jawab soalan, saya akan rujuk kepada orang lain. Tetapi saya pegang apa yang almarhum Tuan Guru Harun ni kata, berdakwah sampai jadi alim. Berdakwah kita, apa yang salah kita betulkan. Ada ustaz-ustaz yang kata Ustaz Yaakob orang itu baca hadis ada satu baris tu salah jatuh. Tak apa, terima kasih sebab tegur. Tapi jangan tegur kat orang lain. Hang pergi cerita kat orang buat apa? Mailah bang. Mesti kata Ustaz Yaakob hang baca, kamu baca hadis tu salah. Saya cuba betulkan. Tapi bercerita kat orang, macam mana saya nak betulkan? Saya bukan kasyaf. Gila kasyaf. Kan? Subuh pun kadang-kadang qada nak kasyaf macam mana? Kan? Tapi dengan bagi tahu kepada saya, barulah saya betulkan kesalahan. Baca Quran salah, bagi tahu. Barulah kita boleh sama-sama betulkan. Ada orang dia kata saya nak tunggu alim baru nak baca Quran, pakai tak boleh baca sampai kesut lah. Ada orang kata saya nak tunggu ustaz, kalau saya kaya saya nak bagi orang makan. Lah, nak bagi orang makan bukan kena tunggu kaya. Sahabat Nabi, Nabi dapat memudahkan urusan. Sahabat Nabi bila Nabi cerita bab sedekah, dia lari balik di rumah.
Balik rumah tak ada satu harta pun, yang ada cuma tulang kaki kambing yang dia dah makan dah. Tapi tulang tapi tak habis. Tapi tulang tu dia jemuk dan dia berjumpa Rasulullah. Menangis para sahabat bila tengok. Dia tahu, "Wahai Rasulullah, aku tak ada apa melainkan tulang kaki kambing yang aku dah guna, dah pernah masak dah." Nabi kata, "Tak apa, kamu masak, kamu lebihkan kuah, kamu sedekah kepada orang." Nak abang kata sampai keadaan tu pun masih lagi dia boleh mudahkan urusan orang dengan memberi orang lain makan. So apa alasan kita hari ni? Kalau cara bernafas pun boleh bagi manfaat, cara lipat baju boleh bagi manfaat, semua tuan-tuan ada kepakaran tu. Saya yakin sahabat-sahabat yang menonton 150 orang ni, ada orang yang pakar. Sahabat saya Dr. Syafiq, dia supply perubatan, alat peralatan perubatan. Maka dia ada kepakaran di situ untuk supply dan mengajar ke orang cara berbisnes. Maka dia ajar orang dengan bagi motivasi. Itu adalah ilmu. Kan? Ada dalam ni kakak-kakak yang pandai masak. Hari-hari ajak video masak. Hari ni masak Maggi goreng, esok masak Maggi telur, lusa masak Maggi kosong, tulak masak Maggi hangit, nu masak Maggi masin, nu Maggi manis. Tak apa, Maggi menu pun boleh buat sejuta menu tuan-tuan. Kan? Apa salahnya? Orang tak mau tengok, sudah, bukan dosa pun. Kan? Tuan-tuan yang boleh pandai sikit, tuan-tuan ustaz dia tu, ustaz saya tak reti masak apa tuan-tuan. Masak ayak hari. Ajak orang cara masak ayak. Hai guys, hari ni saya nak ajar tuan-tuan cara masak ayak. Yang pertama, masukkan air dalam ni, masukkan dalam bekas, kemudian tuan-tuan buka api. Buka api. Ada orang tak tuan-tuan dah jumpa ada orang yang masak nasi terlupa tekan plug. Ada. Tuan-tuan buatlah ajak tu. Jangan lupa tekan plug. So hari tu saya nak pesan. So 10 orang tengok, mungkin tuan-tuan ingatkan dia. So tuan-tuan mungkin menyelamatkan rumah tangga. Tuan-tuan, saya pernah dengar satu kes cerai. Bercerai sebab isteri dia lupa tekan plug, tekan butang masak nasi tu. Dia dah letak nasi tapi lupa lah. Suami ni balik lapak kan, tiba-tiba isteri kata dia suami semangat ni nak makan ni, tiba-tiba dah hantar tiba-tiba nasi, dia tengok nasi jadi beras lagi. Bercerai. Kes tu pelik tuan-tuan, tapi itu yang berlaku. Ni bukan cerita bohong, tuan-tuan boleh cek. Memang wujud kes macam tu. So tuan-tuan buat tutorial, hari-hari ajak masak nasi. Orang kata hari-hari mampu pergi kat dia tuan-tuan. Hang dah tengok, tak ada tengok, bagi orang lain tengok. Kan? Maka sebab tu jangan downgrade ilmu yang Allah bagi pada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jadi kita ada lebih kurang lagi 15 minit. So mungkin kita meraihkan satu soalan daripada sahabat-sahabat kita daripada page Dr. Syed Taufik, Dr. Syed Syafiq. Daripada page saya, mungkin Dr. boleh pilih mana-mana soalan yang mampu saya jawab. Kalau tak mampu, saya kata wallahu a'lam lah. Boleh Dr. sila. Boleh. Saya kerja duk langgar, gelak tak berhenti kat belakang. Okey, ni kita ada satu soalan lah daripada Ed Ziani. Ustaz, ada tak amalan ataupun doa supaya diri sentiasa istiqamah untuk mudahkan urusan orang? Soalan yang sangat baik. Di antara doanya diajarkan, tadi saya baca doa tu di awal mukaddimah saya. Saya setiap kali kuliah, setiap cari ceramah, khutbah atau apa-apa, ni doa yang saya tak pernah tinggal. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Kita minta Allahumma yassir, ya Allah Tuhanku, permudahkanlah urusan. Minta urusan kita dipermudahkan. Bila urusan kita Allah permudahkan, mudah-mudahan kita boleh memudahkan juga urusan orang lain. Allahumma yassir wa la tu'assir, janganlah kau memberikan kepayahan, kesusahan ataupun kesukaran dalam urusan. Rabbi tammim bi khair, dan kita nak balikkan kebaikan semua apa yang Allah bagi kepada kita. So amalkan itu, Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir pun dah boleh. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allah, permudahkan urusan, jangan kau berikan kepayahan. Sebab semua ni la haula wa la quwwata illa billah al-aliyil azim. Kita tak ada daya dan upaya. Tuan-tuan lelaki, perempuan, muda, tua, tak kisah kaya, miskin, kita tak ada daya upaya apa. Matter of time, anytime. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dalam bab mati ni tak ada selewat, tak ada awal, sesaat pun Allah boleh buatkan kita bila-bila masa. So jangan sombong dengan Allah. So amalkan dengan doa tersebut. Tak boleh bahasa Arab, buat bahasa Melayu. Jangan duk gagah. Kan? Bahasa Melayu boleh. Ya Allah, bangun pagi, ya Allah, mudahkan urusan aku. Nak buat bahasa Tamil ni, dia poringgi, nak baring, boleh buatlah dalam bahasa pun. Nak buat bahasa Cina, ci ai ci au chong cheng, boleh. Apa bahasa yang tuan-tuan boleh? Nak bahasa Inggeris, boleh. Dia kata, Ustaz, saya hipster, saya buat bahasa Inggeris. Boleh. Dengan apa bahasa pun insya-Allah Allah faham setiap daripada lenggok bahasa percakapan kita.
Bangun pagi-pagi, ya Allah mudahkan urusan aku. Jiran kita ada ujian, ya Allah mudahkan urusan dia. Jiran kita tak makan, ya Allah mudahkan urusan dia. Ya Allah, nampak kawan kita dah diuji dengan ujian, ya Allah akan berikanlah kemudahan pada dia, Allah. Sebab setiap kali tuan-tuan mendoakan kemudahan orang, Allah akan berikan kemudahan pada diri. Pegang itu sampai bila. Wallahu alam. Alhamdulillah. Ustaz, saya berminat dengan Ustaz kata jangan tunggu alim baru nak dakwah, berdakwahlah sampai jadi alim. Itu ya Allah. Okey, Ustaz, masa pun dah pukul 8.52 lagi Ustaz nak kena ada next live kan. So kita tadi saya ada request sebenarnya kat Ustaz, kita minta tolong Ustaz sebelum kita mengakhiri pada malam ni Ustaz, kita doa daripada Ustaz lah untuk semua followers, semua viewers kita pada malam ni, insya-Allah moga manfaat pada semua. Okay, baik. Cuma sebelum nak berdoa, saya pun harap mudah-mudahan perkongsian pada malam ni memberikan faedah walaupun dengan agak masa yang agak rushing. Tapi Alhamdulillah konsisten 150 orang, 140 orang istiqamah untuk dengar. Bukan senang nak impunkan 140, 150 orang ni, saya yakin. Kalau buat di masjid, surau tu, kalau tak buat makan, taubat tak dapat 100 orang. Yang ada Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Tu pun Tok Imam umur 80, telinga tak dengar. Yang tinggal 2 orang. Yang ada Tok Siap dengan Tok Bilal, dua-dua lena. Leleh cakap seorang kadang-kadang. Tapi malam ni Allah takdirkan ada 130, 140 orang. Itu besar rahmat lah pada saya. Mudah-mudahan 100 orang lebih ni jadi saksi di hadapan Allah untuk memberikan kebaikan kepada Dr. Syed Syafiq atas usaha inisiatif. Saya tengok banyak doktor istiqamah untuk buat. Saya rasa saya pun tak mampu nak buat apa yang doktor buat. Mudah-mudahan saya sumpah doktor agar istiqamah sampai mati untuk bagi perkongsian yang baik kepada semua orang, insya-Allah, dengan apa yang kita ada lah, mudah-mudahan. Jadi kita akan tutup dengan doa dan insya-Allah lagi pukul 9 saya akan ada live dengan Ustaz Haslim Bahrain. Ustaz Haslim Bahrain. Jadi kalau tak ada apa-apa bolehlah pergi ke page Ustaz Haslim Bahrain untuk sesi live. Saya pun tak ada tajuk apa. Macam malam ni saya tak tahu apa-apa. Apa yang doktor tanya yang mampu saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaatlah pada tuan-tuan. Sebab saya bukan orang alim, saya ulang. Cuma saya bukan orang alim, bukan tok guru, bukanlah ustaz sangat pun. Cuma saya nak menjadi orang yang memberikan dakwah. Dakwah dengan yang saya mampu. Dengan izin Allah, alhamdulillah, lebih daripada hampir 50 orang dah yang Allah izinkan saya boleh syahadahkan, mereka masuk Islam. Mudah-mudahan saya, kalau Allah takdirkan umur saya tak panjang pun, mudah-mudahan 40 orang lebih yang telah saya Islamkan tu boleh juga saya menumpang amal jariah mereka. Yang kita boleh ajak orang baca Quran. Itu je yang saya harapkan dalam kehidupan saya. Saya tak berhajat, kalau Allah izinkan saya dapat harta yang banyak pun, saya tak berhajat untuk saya nak bermewah-mewah dengan harta tu. Tak ada dalam plan lagi lah saya nak beli jet peribadi, nak beli kereta Lamborghini, tak ada. Saya still pakai slipper pasar malam. Kehidupan saya masih sama. Mohon doa pada tuan-tuan semualah. Baik, jadi kita akan tutup dengan bacaan doa. Saya nak tuan-tuan duduk dalam keadaan yang paling baik. Kalau tuan-tuan yang duduk, kalau saya yakin ada yang duduk depan telefon ni, ada yang berguling terlentang, terpeleok sana, terpeleok sini. Ada yang kadang-kadang tak pakai tak senonoh lah. Tak apa, tengah dengar kuliah tak salah. Tapi kalau doa boleh tak? Saya nak minta jasa baik kakak-kakak kita yang mungkin yang mungkin tak pakai tudung, duduk rumah takkan nak pakai tudung kan. Tapi untuk doa boleh tak ambil kain kelumbung macam yang 1/5 tu pun tak apa dah. Ambil kain buah atas kepala tu pun dah okey dah. Sekadar adab dalam berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, semua ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, telah kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ini, tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, tangan yang banyak buat maksiat, tangan yang banyak melakukan kemungkaran. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, ya Allah yang memandang hati-hati kami, yang mengetahui sekalian aib yang kami lakukan. Ya Allah, kau peganglah hati-hati kami untuk istiqamah kami dengan kebaikan. Ya Allah, kau masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Ya Allah,
Allah. Keampunilah dosa-dosa kami di atas dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada malam ni ya Allah, kami diuji dengan macam-macam ya Allah. Hari ni kes yang datang 4,000 lebih ya Allah dalam negara kami. Ya Allah, kami tak ada kekuatan ya Allah. Apapun status kami, pangkat kami, harta kekayaan kami miliki ya Allah, kami tak ada daya melainkan Kau yang memberikan perlindungan kepada kami. Ya Allah, Kau berilah kesembuhan kepada semua orang yang diuji dengan penyakit COVID-19 ni ya Allah. Ya Allah, kami yakin dengan asbab COVID-19 ya Allah, ada orang yang hilang pekerjaannya, ada orang hilang mata pencarian, ada orang yang tidak cukup makan, ada orang yang tidak ada tempat berteduh, ada orang yang tidak boleh memberikan nafkah kepada anak-anak dan isteri ya Allah, ada orang yang terpaksa bercerai-berai dalam kehidupan mereka. Maka ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, Kau pandangkanlah kami dengan kemuliaan ya Allah. Kalau ada sedikit pun kebaikan yang pernah kami lakukan ya Allah, maka kami bertawassul ya Allah agar diangkat wabak ini secepat mungkin ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah dengan ujian yang Kau beri ni ya Allah. Hati kami tak kuat ya Allah. Hari dah ramai orang yang mula hilang imannya ya Allah. Hari ni ramai yang orang mula mencuri yang disebabkan ujian duit ringgit ya Allah. Hari ni ramai orang yang mula untuk berniaga dengan cara menipu dengan nak dapatkan harta keuntungan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, Kau berikanlah kami kemudahan dalam kehidupan kami ya Allah. Kemudahan untuk kami menjalani kehidupan harian kami. Kami rindu untuk kami salat berjemaah seperti biasa. Kami rindu untuk kami adakan majlis ilmu seperti biasa. Maka ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ada dalam kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Anda ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Anda ada dalam kalangan kami yang masih makan harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih belum mengeluarkan zakat, izinkan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan kami sebagai hamba-Mu yang sentiasa memberikan kemudahan kepada urusan orang lain dalam kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, Kau janganlah Kau jadikan kami ya Allah sebagai umat manusia yang selalu memberikan kesukaran, kepayahan dan kesukaran kepada manusia yang lain ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Kau jadikan kami, zuriat kami, anak-anak kami sebagai manusia yang sentiasa beribadah kepadamu sampai kami mati ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan majlis ilmu kami anjurkan seperti malam ni ya Allah, agar berkekalan sampai kami mati kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah Ustaz, kalau ada rezeki lagi, insyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa ya Ustaz ya, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.